Adakah saya boleh sudah mula? Ya, Ustaz Marwan teruskan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu boleh nampak slide. Kalau Ya, boleh nampak, nampak. sila. Baik, alhamdulillah. Um, ya, Noah. Teruskan. Slide nampak dengan jelas. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini kita sambung sesi tadabbur surah Al-Baqarah ayat 272 hingga 270. Baik, seperti biasa sebelum kita mula, saya ingin membacakan dahulu ayat 272 hingga 274 berserta dengan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha' وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maksudnya, tidaklah engkau diwajibkan, yakni wahai Muhammad, menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajibanmu menyampaikan petunjuk. Tetapi Allah yang memberi petunjuk, yakni dengan memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua harta yang halal yang bagi kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri
Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah, dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu. Dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, bahawa yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Orang-orang yang membelanjakan, yakni mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang, dengan cara sedikit atau terbuka, maka mereka boleh beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Baik. Kita pergi kepada asbabun nuzul. Sebelum itu ayat surah Al-Baqarah ayat 272 ini, ia diturunkan untuk memberi penjelasan dan ketenangan kepada para sahabat yang mana mereka ini merasa bimbang dan ragu-ragu tentang apa hukum bersedekah kepada orang-orang bukan Islam. Jadi pada awal-awal Islam itu, sebahagian sahabat merasa keberatan untuk bersedekah kepada orang musyrik atau ahli kitab, kerana mereka ini para sahabat bimbang yang pahala sedekah itu mereka tidak dapat sebab mereka sedekah kepada non-muslim lah. Jadi itu mengenalanlah untuk ayat 272 ini. Kemudian kita pergi kepada asbabun nuzul ayat ini. Ada beberapa riwayat, ada beberapa pendapat berkaitan asbabun nuzul ayat 272 surah Al-Baqarah ini. Salah satunya yang pertama daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa pada awalnya umat Islam bersedekah kepada kaum kerabat mereka yang masih kafir dan fakir. Kemudian selepas itu mereka enggan bersedekah kepada kerabat mereka dengan harapan mereka akan masuk Islam apabila mereka terdesak secara ekonomi dan memerlukan bantuan. Pendapat yang kedua pula, menurut ulama tafsir, yang mana ia menceritakan bahawa ayat ini turun ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang non-muslim, Yahudi, Nasrani yang ada di Madinah ketika itu. Dan para sahabat bertanya, dan mereka pun dalam masa yang sama berasa ragu-ragu. Wahai Rasulullah, apakah kami akan bersedekah kepada mereka? Sedangkan mereka ini tidak beriman. Itulah persoalan para sahabat kepada Rasulullah ketika itu. Oleh kerana adanya keraguan daripada para sahabat, lalu turunlah ayat ini untuk menjawab segala keraguan dan persoalan tersebut. Baik.
Itu merupakan asbabun nuzul ayat 272 ini, dan isi penting yang boleh kita bawakan ataupun pengajaran yang boleh kita bincangkan melalui ayat 272 ini, salah satunya yang pertama sedekah ataupun infak itu tidak hanya untuk orang Islam. Jadi sedekah dan infak itu boleh juga kita berikan kepada yang belum Islam. Baik. Seterusnya, semua infak memberikan kebaikan kepada diri kita di hari akhirat kelak. Semua sedekah yang kita buat kepada sesiapa sahaja akan memberikan kebaikan ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Dan kita berbuat baiklah ataupun kita berinfak, bersedekah semata-mata kerana ingin mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ini, apa pengajaran yang boleh kita dapat? Mungkin ada persoalan-persoalan daripada asbabun nuzul tadi, boleh kita simpulkanlah bahwa mungkin para sahabat tidak mau bersedekah kepada ahli keluarga yang bukan Islam, salah satunya sebab mereka risau tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain lagi, mungkin kalau di zaman kita ini kita boleh ambil contoh, kalau kita bersedekah pada, terutama ini non muslim lah, kita bersedekah kepada non muslim, dia tidak mau masuk Islam pun, padahal kita rajin bersedekah, berinfak kepada dia. Jadi kita lihat bahwa kita punya niat itu pun sudah sedikit lain. Kita bagi dia sumbangan, bagi dia infak, bagi sedekah semata-mata harap dia masuk Islam. Saya pikir begitulah. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tugas kau hanya menyampaikan. Allah beritahu, yang memberikan taufik itu hanya tugas Allah, yang memberi petunjuk hanya Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Begitulah juga hingga kepada zaman kita sekarang. Kita hanya menyampaikan, yang memberi hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ini ada dua jenis. Melalui ayat ini bolehlah kita simpulkan yang hidayah ini ada dua jenis. Yang pertama hidayatul irsyad. Ya, ini hidayatul irsyad ini merujuk kepada petunjuk dalam bentuk penerangan, penjelasan, pengajaran, dakwah, menyampaikan kebenaran lah. Jadi peranan ini tugas-tugasnya para nabi dan rasul. Dan kita di akhir zaman ini kita jadikanlah contoh para nabi dan rasul itu sebagai penyampai hidayah, pemberi hidayah. Karena inilah tugas yang telah Allah tetapkan kepada para nabi dan rasul
Rasul dan sehinggalah kepada kita, yaitu membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Jadi itulah hidayatul irsyad. Dan hidayah yang kedua ialah hidayah taufik, yang mana hidayah ini merupakan kurniaan istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala yang memampukan seseorang itu menerima, memahami dan mengamalkan petunjuk yang telah disampaikan kepadanya. Jadi hidayah taufik ini merupakan milik mutlak lah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tiada siapapun manusia, termasuk nabi, rasul, yang mampu memberikan hidayah taufik ini. Hanya Allah saja yang berhak untuk memberikan hidayah taufik. Manusia ini hanya mampu menyampaikan hidayah irsyad, petunjuk. Tetapi kemampuan untuk menerima dan mengamalkan hidayah taufik ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itulah yang boleh kita bawakan pengajaran daripada ayat 272 ini. Seterusnya kita sambung kepada ayat 273. Jadi melalui ayat 273 ini dia menerangkan tentang di mana ataupun kepada siapa infak kita itu kita berikan. Okay. Dan di dalam ayat ini dapatlah disimpulkan bahawa ada beberapa tempat infak yang terbaik untuk kita lah, untuk kita fokuskan. Yang pertama, mujahidin fi sabilillah. Mujahidin fi sabilillah. Ini tempat ataupun mereka yang terbaik untuk kita berikan sedekah ataupun infak. Kenapa mujahidin fi sabilillah? Sebab mereka ini telah meninggalkan kehidupan dunia semata-mata untuk Allah dan untuk agama Allah. Contohnya tentara begitu. Dia menjaga negara gitu. Okay. Daripada ayat ini, tempat yang pertama ini mujahidin fi sabilillah, pada zaman dahulu ada satu golongan yang mana Rasulullah sangat menyantuni mereka. Rasulullah selalu menyantuni, jaga mereka ini di Madinah lah pada ketika itu. Mereka ini dikenali sebagai Ashabul Suffah. Ashabul Suffah, yaitu mereka ini sahabat sentiasa bersedia menunggu panggilan jihad. Yang mana Ashabul Suffah ini, mereka ini duduk di belakang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi.
Ya. Jadi menurut Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, dia ada menyebut yang ahli sufah ini pada asalnya merujuk kepada sekumpulan orang miskin daripada golongan muhajirin. Jumlah mereka di peringkat awal pernah mencapai sebanyak 400 orang lelaki. Mereka sampai di Madinah dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, tiada tempat tinggal, tiada harta, tiada keluarga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membina satu tempat di belakang Masjid Nabawi itu, tempat mereka duduk ataupun tinggal di Madinah itulah. Jadi bilangan ahli sufah ini berubah-berubah dia punya bilangan. Ini menurut pandangan daripada Imam Ibnu Taimiyah. Ya, berubah-berubah lah. Ya. Jadi ini ranking yang pertama lah, tempat infak yang terbaik untuk kita beri. Yang kedua, orang yang tidak berupaya keluar mencari rezeki. Mungkin ini golongan-golongan yang boleh kita jadikan contoh. Orang yang tidak berupaya keluar mencari rezeki ini golongan-golongan yang sudah tua, sudah uzur, sakit, lemah, dan mereka ini pada asalnya memang pejuang Islam lah, pejuang-pejuang Islam. Jadi ini tempat kedua yang baik untuk kita sampaikan infak sedekah kita. Dan yang ketiga, orang yang jiwanya baik. Ini pun kira pejuang fisabilillah juga. Yang mana mereka ini tidak ada kerja, tidak ada pendapatan tetap, tetapi mereka ini menahan diri mereka daripada suka meminta-minta. Orang tidak apa-apa, orang tidak pernah meminta-minta. Dan ada yang orang menyangka orang ini orang yang kaya, tetapi sebenarnya mereka ini golongan yang memerlukan bantuan. Yang keempat, mereka yang kita tahu sifat dan keadaannya. Kita tahu sifat dan keadaannya. Contohnya jiran kita kita tahu dia punya sifat, kita tahu keadaan dia macam mana, sangat fakir, miskin. Ini golongan yang baik untuk kita berikan sedekah, kita berikan sedekah dan infak. Dan golongan yang kelima ialah golongan yang mana mereka tidak suka meminta secara mendesak. Orang ini tidak meminta-minta, tidak merayu-rayu minta bantuan, tidak mendesak meminta bantuan. Jadi ini golongan yang sepatutnya kita utamakan untuk kita berikan sedekah ataupun infak. Kalau kita lihat keadaan kita pada masa kini, macam-macam ragam manusia ini. Kuat meminta-minta, mendesak lagi, menekan. Jadi kita ambillah pengajaran pada ayat 273 ini, 5 golongan yang
kita berikan fokus lebihlah pada mereka untuk kita sampaikan infak ataupun sedekah. Baik. Seterusnya ayat yang terakhir, ayat 274. Kita pergi kepada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 74 ini. Riwayat yang masyhur yang boleh kita pegang yaitu daripada Ibnu Abbas dan lain-lain lah. Ini berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini memiliki 4 dirham. Dia ada 4 dirham. Lalu dia menyedekahkannya. 1 dirham dia sedekah pada waktu malam. 1 dirham dia sedekahkan pada waktu siang. 1 dirham lagi dia sedekahkan pada waktu malam, tetapi dia secara terang, dia tidak secara sembunyi. Dan 1 lagi dirham lagi dia sedekahkan pada waktu malam juga secara terang. Jadi dia ada 4 dirham, 2 keadaan secara tersembunyi, 2 keadaan lagi secara terang-terangan. Jadi inilah yang menjadi tauladan kita dalam menjalankan ataupun memberikan infak sedekah. Kita boleh ambil contoh yang ada daripada Ali bin Abi Thalib. Seterusnya, pendapat yang kedua daripada Al-Kalbi tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia ada 40.000 dinar. 40.000 dinar. Dia punya kisah pun lebih kurang dengan Ali bin Abi Thalib. 40.000 dinar. Dia ada yang dia sedekahkan secara terang-terangan, ada juga yang dia sedekahkan secara sembunyi-sembunyi, tertutup. Seterusnya pendapat Hasan Al-Basri. Pendapat ini umum, ada untuk sahabat lah. Jadi sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa ayat ini turun untuk memuji mereka yang sentiasa berinfak. Ini untuk para sahabat lah, para sahabat, semua sahabat. Dia tidak terikat kepada individu-individu tertentu. Baik, jadi melalui ayat 274 ini, menurut pandangan Ibnu Katsir, ayat 274 ini merupakan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berinfak. Dan mereka berinfak ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ketaatan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan redha, dan ini pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Infak ini ataupun sedekah dilakukan tidak mengenal waktu. Boleh dilakukan secara sembunyi, boleh juga dilakukan secara terang-terangan.
Kalau kita tengok ayat itu, dua-dua ada pahala, secara sembunyi, secara terang-terangan. Waktu malam dan waktu siang. Jadi ayat 274 ini apa kaitannya dengan kehidupan kita seharian? Kehidupan kita lah, ambil contoh. Yang pertama, ayat ini mengajar nilai keikhlasan dan kemurahan hati kepada yang memberi infak. Dan seterusnya, terang atau sembunyi, dua-duanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berinfak secara sembunyi atau terang, dua-dua ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat inilah, secara terang, kita mau jaga kita punya perasaan daripada riak. Apa lagi? Takabur. Itu kalau kita sedekah secara sembunyi. Kita mau menjaga diri, hati kita ini daripada sifat-sifat masmumah. Manakala mungkin kenapa dia sedekahkan secara terang-terangan? Mungkin dia mau orang ramai jadikan iktibar, contoh. Contoh agar kita jadikan amalan sedekah, infak ini sebagai amalan yang patut kita semai dalam jiwa dan diri kita. Jadi itulah boleh kita kongsikan di dalam ayat 274 ini sedikit ringkas sebenarnya. Nanti sebelum habis ini bolehlah siapa-siapa yang mau menambah silakan, tapi sebelum itu kita pergi kepada pelajaran yang boleh kita dapat daripada 3 ayat ini, 272, 273 dan 274. Yang pertama sekali, hidayah itu di tangan Allah SWT. Hidayah itu milik Allah SWT. Yang paling tepatlah. Tugas kita sebagai manusia hanya menyampaikan kebaikan dan memberi bimbingan. Manakala taufik dan hidayah untuk menerima keimanan itu terletak sepenuhnya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh buat hidayatul irsyad. Petunjuklah. Hidayah taufik ini kekuasaan sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, pengajaran yang kedua boleh kita ambil ialah kebebasan memberi sedekah sunat. Nah, ini berkaitan ayat 274 inilah. Benarkan memberikan sedekah kepada sesiapa saja yang memerlukan, termasuk orang yang bukan Islam, tanpa memaksa atau menjadikan agama sebagai syarat. Okay. Dan ajaran yang ketiga boleh kita ambil ialah kaitan dengan keutamaan sedekah. Ini mengutamakan pemberian sedekah kepada golongan fakir yang menumpukan diri berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 golongan yang baik ataupun tempat yang sesuai kita lebihkan untuk kita sampaikan sedekah ataupun infak. Dan yang keempat,
flexibility cara sedekah. Nah, ini menyalurkan bantuan mengikut keselesaan dan keadaan, sama ada secara sembunyi ataupun terang. Macam yang sudah kita sebutkan tadi, kita sedekah secara sembunyi untuk menjaga hati kita daripada sifat-sifat riya, takabur. Dan sedekah secara terang, mungkin kita punya niat itu sebagai contoh tauladan kepada orang lain agar menjadikan sedekah ini, berinfak ini amalan yang mereka selalu buat dalam kehidupan, lagi-lagi kehidupan kita sebagai seorang yang beragama Islam. Jadi itulah pengajaran yang boleh kita ambil, kita dapat daripada surah Al-Baqarah ayat 272 hingga 274. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pelajaran yang kita dapat. Baik-baik itu kita jadikanlah sebagai iktibar dan pembelajaran kepada hati kita ini, yang mana hati kita ini tidak selalu apa ya sesuai, tidak selalu lembut. Pada masanya ini hati-hati kita ini dia agak sedikit keras. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, bertadabbur, hati-hati kita ini boleh jadi lembut karena kita ambil pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu sahaja daripada saya pada pagi ini. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan ataupun tidak lengkap dari sudut penyampaian, perkongsian, isi-isi yang saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau tambah lepas ini, tidak ada perkara-perkara yang lebih besar statusnya boleh dikongsikan di dalam ayat ini, bolehlah fungsi selepas ini. Jadi daripada saya itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat pada ini kita ilmu yang kita ada kawan saya akan kebaikan dengan membantu dan memberi kita jangan harapkan kalau yang telah meluangkan masalah itu yang dibilang yang ada apapun buat ini sila sama mengatakan dan dua
Mungkin Tuan Haji Rahman ada penambahan ke apa-apa? Persilakan siapa-siapalah. Kita ada masalah audio dari tadi macam Betul. bunyi. Jadi itulah. Tidak jelas suara Ainul. Ya, kurang jelas, tapi insya-Allah kita di hujung-hujung sudah saya bantulah. Ainul, saya bantulah. Baik, kita persilakan. Mungkin Tuan Haji Rahman ada apa yang mau dikongsi atau siapa-siapa dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Marwan atas Sebenarnya kata Assalamualaikum warahmatullahi cakap. Siapa mau cakap tu? Yang menarik pada saya adalah ada berapa 5 golongan kan kita tahu tadi 5 golongan yang disasarkan untuk 5 golongan sedekah. So yang pertama ialah mujahidin fisabilillah. Mujahidin fisabilillah. Jadi inilah ana rasa macam pendakwa termasuk pendakwa Baret pun boleh digolongkan dalam kumpulan ini Insyaallah. Jadi ini yang perlu kita share jugalah supaya bertambah lagi kita punya dana. InsyaAllah. So, masyarakat fahamlah. Kalau tidak mereka tidak faham. Mereka ingat beri sedekah pada siapa-siapa pun boleh ya. Tapi kalau sedekah itu ditujukan kepada orang yang berjihad pada jalan Allah, menegakkan agama Allah, berdakwah pada Islam tu, jadi maknanya usaha-usahanya akan dapat diperluaskan lagi dengan dana-dana yang datang daripada umat Islam yang telah pun ada kesedaran tentang ke mana dana ataupun sedekah mereka patut pergi. Allahuakbar. Baik, ada siapa-siapa lagi? Assalamualaikum. Buat perkongsian. Kita ada keterangan Ustaz Marwan tadi, alhamdulillah. Dan anda dapat congkelkan daripada keterangan tadi ialah ada dua keadaan, dua senario lah. Satu, kalau akan bersedekah dengan niat redha dan ikhlas pada Allah Ta'ala, tak kira pada siapa ada orang kafir pun boleh. Yang paling utama ialah pada golongan yang berjihad fisabilillah, yang melakukan dakwah. Sekarang tak digalakkan kita meminta-minta dan memaksa-maksa orang bersedekah. Amalan yang tidak baik dan dalam agama Islam. Islam menekankan kepada macam rezeki, mengikut semua yang Allah beri dan kubah yang ada pada kita. Itu dua keadaan. Kalau kita balik secara keseluruhan, apa yang kita lakukan ini baik ataupun mungkin di MIS
kita sebenarnya yang nak faham lah, kita mewujudkan medan-medan atau bidang-bidang yang orang boleh bersedekah, orang boleh melahkah harta dia sebaik-baik mungkin melalui bidang-bidang kita sediakan, dan kita tidak meminta-minta, kita hanya menerangkan dan orang rasa boleh manakala dia rasa berbaloi bersedekah untuk mendapatkan pahala Allah Taala. Inilah medan yang kita sediakan. Dan kita sebagai ahli NGO seperti ini, kalau dapat tidak melakukan dakwah ni, seolah-olah macam kita, produk yang ada pada kita ni ialah dakwah lah. Kepada kita sendiri, NGO kita melakukan dakwah, kita pun ahli NGO ni mesti melakukan dakwah. Barulah ada rasa tenang kita ni membuat kerja-kerja seperti inilah, insyaAllah. Rasakan begitulah, insyaAllah ya. Ada satu kesedaran yang timbul lah dalam hati adalah, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kebaikan untuk pasal, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Rahman dan Tuan Haji Azhari atas ulasan ataupun info isi yang boleh kita jadikan pelajaran bersamalah dalam ayat yang kita bincangkan pada pagi ini. Baik, seterusnya sekiranya ada lagi yang ingin kongsi ataupun mengemukakan pendapat, silakan. Baik, rasanya tiada sudah. Satu sedikit lah yang kalau kita lihat pada ayat 272, bahagian pertama, bukanlah kewajipanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah yang memberi petunjuk. Kewajipan kita apa? Kewajipan kita adalah untuk menyampaikan, kan? Menyampaikan, betul. InsyaAllah. Dengan jelas, dengan hikmah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya mungkin ada ketua-ketua jabatan yang ingin memberikan apa-apa info ataupun apa-apalah. Terbuka. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Alhamdulillah, selesai sesi tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 272 hingga 274 pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang baik, kita amalkan, kita jadikan punya kebiasaan dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. InsyaAllah. Terima kasih semua atas kehadiran dan kerjasama masa yang diambil untuk kita sama-sama dalam sesi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi tadabbur pada hari Kamis, insyaAllah. Jadi itu sahajalah daripada kami hari ini. Maaf segala kekurangan, insyaAllah kita baiki mana-mana yang perlulah untuk sesi tadabbur, untuk kelancaran sesi tadabbur kita juga lah.
Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ambil gambar kah?